Minta izin Said. Minta izin. Makan tu. Pakarnya. Pakai. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala benarkan kita untuk kita mulakan. Jadi saya pun terkejut juga. Kali pertama pun ya. Mana kali pertama lah untuk kelas dewasa yang dimulakan oleh Akademi Ar-Raudhah ni. Jadi ingat ke sebelum ni dah ada orang mula Ustaz Yizdi ke apa lain. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala maknanya memberi ruang, memberi peluang kepada kita, taufik kepada kita untuk kita teruskan pengajian, untuk kita duduk di dalam majlis ilmu dan juga majlis zikir. Dengar. Terima kasih untuk pertama kalinya, untuk peringkat awalnya saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada pihak Akademi Raudhah, Ustaz Ahmad Rezeki, Ustaz Bukhari dan semua staf-staf yang telah jemput saya lah sebagai kita kata pengisi untuk slot pengajian fiqh kita di Akademi Raudhah ni. Dan mudah-mudahan dengan usaha dan kesungguhan kita untuk kita hidupkan majlis-majlis ilmu ni, Allah Ta'ala makbulkan. Allah Ta'ala terima sebagai amalan kita yang mana dijadi saham kita di akhirat nantilah, insyaAllah. Dan kita sepakat insyaAllah kita akan bincang ataupun kita akan perincikan ilmu fiqh kita ni melalui pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yadi Maulah, kitab Bahtera Keselamatan pada membincangkan apa yang wajib ke atas hamba terhadap Tuhannya. Kitab ni adalah kitab yang memang jadi kita kata silibus yang asas, muqarrar yang asas bagi pemula kepada penuntut-penuntut ilmu yang mula berjinak-jinak dengan ilmu fiqh. Kita jadikan pengajian bagi menghidupkan program-program takmir di masjid untuk pengajian yang amat sesuai untuk orang awam lah, dan juga untuk bagi pemula, bagi orang yang nak menuntut ilmu fiqh. Jadi pada hari ini saya sendiri masih lagi belum cadang untuk kita mula terus perbincangan dalam ilmu fiqh. Walau bagaimanapun
dalam satu ataupun dua kali pertemuan ni insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan beberapa perkara yang berkait dengan manhaj ataupun perkara asas, ataupun kita boleh kata sebagai pengenalan. Bukan sekadar dalam ilmu fiqh, kita cuba bincangkan berkenaan dengan perkara asas dalam soal menuntut ilmu tu sendiri. Dan insya-Allah kalau nak mula hari ni pun, bila kita baca sikit pengenalan ataupun kata-kata aluan yang ditulis ataupun yang dibicarakan oleh penasihat Ruwaq Jawi Fadilatul Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, di dalam tu sebenarnya mengandungi isyarat ataupun hin-hin ataupun sedikit kita kata apa, sentuhan berkenaan dengan beberapa perkara asas hak penting sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi dia sebut dalam tu beberapa perkara yang sebenarnya kalau kata kita pergi mengaji dengan para masyayikh, perkara asas hak disebut ataupun dipasakkan ke dalam otak kita ataupun dibagi kejap sungguh dalam hati kita dalam soal kita menuntut ilmu ni, beberapa perkara hak disentuh oleh Tuan Syekh Nazrul hafizahullah, yang merupakan nak kata teman kita pun tak kena, tapi kita berkawan, kita berteman, bersahabat dengan dia. Yang lebih besar lagi, dia ni merupakan guru kita lah, guru kita. Dan alhamdulillah dalam satu sesi sebelum ni dia telah bacakan kitab ni dan juga telah ijazahkan sebagaimana yang dia ambil ijazah daripada para guru yang bersambung sanadnya dengan para guru di Hadramaut sehinggalah kepada penulis kitab Safinatun Najan. Jadi hari ini insya-Allah kita akan mulakan dengan pengenalan asas berkenaan dengan menuntut ilmu secara umumnya, kelebihan-kelebihan. Dan lepas pada itu kita akan tengok berkenaan dengan perkara asas yang kita nak kena tahu berkenaan dengan fiqh tu sendiri. Dan lepas pada itu barulah kita akan masuk membincangkan berkenaan dengan isi kandungan kitab yang akan kupas kepada kita secara jelas berkenaan dengan ilmu fiqh tu sendiri. Saya rasa elok kita baca jugalah kata-kata haluan ni. Cadang kita nak petik-petik je, tapi petik-petik je berasa macam tidak kena, sebab dia tidaklah panjang mana. Dan ambil keberkatan, dan mudah-mudahan supaya saham kita baca kata-kata haluan ni, ambil manfaat daripadanya. Semoga dapat sampai juga kepada guru kita ni Fadilatul Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, insya-Allah. Mudah-mudahan. Kalam Alwan penasihat Ruwaq Jawi Fadilatul Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Syekh kita akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala iradatahu al-khaira tatajalla fi man ikhtarahu litafaqquhi fid din. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kehendaknya terhadap kebaikan terzahir ataupun nampak jelas bagi orang-orang yang telah dia pilih untuk tafaqquh, untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu di dalam bidang agama. Jadi menuntut ilmu agama ni Allah Ta'ala letak kita ni mengikut kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan kita sebenarnya kita duduk ni. Kita berasa kita mari, kita berasa kita mari, kita berasa kita berjalan, kita berasa kita niat mari, tapi apa-apa kesemuanya tu adalah kehendak Allah Ta'ala. Yang paling besar sekali kita sebut, itu semua adalah hidayah ataupun taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang berkehendak kita pergi menuntut ilmu. Jadi perkara paling besar sekali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala yang letak kita di dalam satu bidang ataupun satu kedudukan yang ada peluang besar untuk kita dapat kebaikan. Sebab disebut kat sini kehendak Allah Ta'ala untuk berikan kebaikan tu nampak jelas apabila dia pilih seseorang tu untuk jadi penuntut ilmu dalam bidang agama. Min ibadihis salihin, di kalangan hamba-hambanya yang soleh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-qail.
selawat dan salam kepada junjungan besar kita, penghulu kita dan penghulu kepada seluruh para rasul yang telah berkata, telah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kebaikan, dengan apa Allah Taala sebutkan, Allah Taala akan faham, memberi faham kepada dia dalam hal-hal agama. Jadi hadis ni jadi satu perkara yang biasa kita dengar, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sambungan lagi daripada hadis, dalam hadis ni, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku, Rasulullah SAW sebut, sesungguhnya aku adalah yang membahagi-bahagikan, yang memberikan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ilmu ni Rasulullah SAW serahkan ataupun Rasulullah bahagi-bahagikan, melalui Rasulullah ilmu tu disampaikan. Yang hakikat sebenarnya ilmu tu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sifat dia bersifat dengan al-ilmu, bersifat dengan maha mengetahui. Jadi hadis ni jadi satu perkara, hadis yang biasa kita dengar, hadis yang biasa kita dengar, tapi bawa makna yang begitu luas. Sebab dalam hadis ni disebut, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia dapat kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah Taala akan memberi faham kepada dia dalam hal agama. Jadi kebaikan sini disebut oleh al-Imam Al-Bajuri, Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia membawa makna kebaikan yang menyeluruh, kebaikan yang sempurna, al-kamil, makna khair, kebaikan yang sempurna sungguh. Sebab dilambangkan dengan nakirahnya dia dan dengan tanwin, membawa maksud tanwin li ta'zim, tanwin yang menggambarkan betapa besarnya kebaikan yang kita boleh dengan menuntut ilmu ni. Makna kebaikan tidak kira kita kata kebaikan masa kita sekarang di dunia ataupun di akhirat, kebaikan kita dari segi jasad ataupun roh, kebaikan dari segi segala bentuk kebaikan, dan seluas-luas kebaikan, sekemuncak, maknanya setinggi-tinggi kebaikan tu kita akan dapat dengan apa dia? Dengan kita duduk dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi kebaikan tu macam-macam, kebaikan yang kita boleh fikir dan kebaikan mungkin kita sendiri tidak jangka. Tapi yang paling jelas sekali, kebaikan dalam menuntut ilmu ni Rasulullah SAW sendiri jelaskan kepada kita. Kebaikannya macam mana? Antaranya yang mungkin yang saya boleh sebut, kebaikannya adalah yang paling besar sekali, kita akan diganjarkan dengan syurga. Kita akan diganjarkan dengan syurga. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berada pada jalan untuk ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan bagi dia jalan untuk dapat syurga. Dan kita pun biasa dengar hadis kan, orang yang keluar menuntut ilmu ni fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Orang yang keluar menuntut ilmu ni adalah orang yang berada pada jalan Allah Ta'ala sehinggalah kepada dia pulang. Maknanya bila dia berada fi sabilillah, kalau kata dia ditentukan dia mati dan meninggal pada keadaan dia menuntut ilmu tu, dia akan diganjarkan dengan syurga. Itu kebaikan yang kita boleh syarah atau kita boleh sebutkan, yang dilafazkan melalui lisan Rasulullah SAW sendiri. Kita akan dapat syurga. Kebaikan apa lagi? Kebaikan yang kita akan dapat adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sambung lagi, Rasulullah SAW sambung lagi dalam hadis yang kita sebut tadi. Rasulullah sebut, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ini kebaikan juga. Para malaikat akan membentangkan ataupun sayap ni kita kata benda, buka sayap. Apa dia? Menaungi para penuntut ilmu, membentangkan ataupun membuka sayap dia, menaungi para penuntut ilmu sebagai tanda redha kepada penuntut ilmu. Ada juga hak syarah, maknanya tad'u ajnihataha. Tad'u ni maksudnya dia letak, jadi bagi orang hak faham nak tafsir atau nak terjemah secara zahir, letak. Jadi saya bila mengaji dulu pernah juga tok guru khabar
Kita nak faham mudah para malaikat ni memuliakan para penuntut ilmu ni. Kalau kata kita duduk di rumah, tetamu mari rumah kita. Tetamu mari rumah kita. Kalau dia mari sapa rumah kita, tanda kita muliakan dia tu, kita letak dia bawah duduk sila atas latar ke, kita letak atas sofa. Tertudah kita suruh dia duduk atas sofa. Itu tanda kita muliakan dia. Bukan kita biar dia duduk bawah kan. Jadi tempat duduk dia tu adalah di atas sofa, dan kita pula sanggup duduk bawah sebagai tanda kita muliakan dia. Jadi para penuntut ilmu ni pun gitu juga. Nak bagi mudah orang faham. Jadi bila malaikat bentangkan tu, letak sayap dia, seolah-olah macam kita duduk di satu tempat yang mulia. Malaikat sendiri yang menampung, yang menebarkan, menjadikan sayap dia itu sebagai tempat duduk. Tapi biasa kita tengok terjemahan adalah menaungi kan? Menaungi itu pun sebagai tanda kemuliaan juga, duduk di bawah naungan para malaikat. Dan bila kita duduk sekarang ni pun, dalam hadis-hadis banyak cerita dan sebut berkenaan dengan malaikat ni berada bersama dengan orang yang menuntut ilmu. Dalam majlis zikir, Rasulullah SAW sebut, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Rasulullah SAW sebut, sesuatu kaum itu dia tidak duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, melainkan ketika mana dia duduk berzikir tu bersama-sama dalam satu majlis tu, majlis zikir itu, adanya malaikat sekali. Haffathumul malaikah, malaikat akan mari duduk sekali. Dalam hadis lain dia syarah, Rasulullah SAW sebut macam mana keadaan malaikat mari sebenarnya. Malaikat mari itu dalam keadaan ada sekumpulan malaikat yang memang tugas dia cari majlis ilmu. Maknanya tak ada tugas lain. Tugas dia pusing ronda. Dalam hadis memang sebut nama malaikat ni sebagai sayyarah. Sayyarah, kalau kata kita mengaji bahasa Arab, sayyarah ni benda sayyarah ni kereta kita ni, kalau kata kita nak faham jenis cari ni, kereta peronda lah, kereta peronda polis, dia cari, tapi peronda ni dia cari hak tak patuh SOP. Ni kalau malaikat ni dia cari apa dia? Dia cari majlis ilmu. Dia ronda, dia pusing cari majlis ilmu. Bila dia jumpa majlis ilmu, ni kesimpulan daripada hadis, dan memang ni kisah dia. Bila dia jumpa, dia akan panggil, halumu ila hajatikum. Maknanya panggil malaikat-malaikat lain mari sekali. Dia panggil malaikat lain mari sekali. Sebab apa? Sebab masing-masing berhajat untuk cari majlis ilmu. Jadi satu kesukaan bagi malaikat ni bila jumpa majlis ilmu. Jadi bila jumpa sepakat panggil mari belaka. Bila mari belaka, dia duduk tindang sampailah ke langit. Bila habis majlis, maknanya nak khabar haffathumul malaikah tu, maksudnya malaikat ni begitu ramai duduk sekali dengan orang yang berada dalam majlis ilmu. Jadi kita daripada hari ini sebagai permulaan mungkin kita tidak ramai lagi, tapi ada satu sudut yang kita kena percaya. Malaikat ni kita kena percaya. Benda tak boleh tengok, benda tak boleh nak pegang, tak boleh nak sentuh, tak boleh nak idu kan? Benda yang kita kena percaya malaikat ni, dia ada sekali bersama dengan kita, bahkan dia penuh sehingga ke langit. Jadi bila habis majlis, orang Ta'ala tanya, kamu daripada mana? Kami daripada majlis hamba-hambamu yang berzikir kepadamu ya Allah. Adakah mereka melihat aku? Tidak melihat. Sekiranya mereka melihat aku, adakah apa yang akan berlaku? Bagaimanakah keadaan sekiranya mereka dapat melihat aku? Kalau kata mereka melihatmu ya Allah, mereka akan lebih jadi orang yang kuat lagi berzikir, kuat lagi bertasbih, kuat lagi bertahmid. Apa yang mereka minta? Mereka minta syurga. Malaikat jawab, adakah mereka melihat syurga? Tidak melihat syurga. Sekiranya mereka melihat syurga, apakah yang akan terjadi? Kalau mereka melihat syurga, tentunya mereka jadi orang yang paling kuat jaga diri mereka untuk dapat syurga, dan jadi orang yang paling kuat minta untuk dapat syurga. Dan daripada apa mereka minta jauh? Mereka minta jauh daripada neraka. Malaikat jawab. Jadi adakah mereka melihat neraka? Mereka tidak melihat neraka. Dan sekiranya mereka melihat neraka, apakah yang akan terjadi? Kalau mereka melihat neraka, nescaya mereka jadi orang yang paling kuat untuk elok diri daripada masuk ke neraka tu. Jadi orang Ta'ala sebut, wahai para malaikat, aku jadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah ampunkan dosa-dosa mereka ni, dan aku makbulkan segala doa mereka. Jadi Imam Ibn Ilan sebut, walaupun disebut majlis tu majlis zikir,
dia jadi termasuk juga majlis kita bincang berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW pun majlis zikir. Majlis-majlis ilmu yang bincang berkenaan dengan kewajipan-kewajipan kita dalam agama tu juga majlis zikir. Majlis-majlis kita mengaji Quran tu pun juga dikira sebagai majlis zikir, bukan sekadar kita bukan sekadar kita bertasbih bertahmid. Jadi itu kelebihan ataupun antara kebaikan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Antaranya lagi apa dia? Antaranya lagi pengampunan Allah Ta'ala janji kepada kita bila kita berada dalam majlis ilmu dan majlis zikir. Sambungan daripada hadis tu lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang yang alim itu, orang yang mengetahui itu, para ulama sebut orang yang duduk pada jalan menuntut ilmu itu sendiri, seluruh isi kandungan langit dan bumi ni, sehinggakan kepada haiwan-haiwan yang berada di laut-laut pun akan mendoakan pengampunan. Ini antara kebaikan yang kita akan dapat dengan kita duduk dalam majlis ilmu yang disebut jelas oleh Rasulullah SAW. Tidak kira lagi kebaikan yang kita boleh fikir sendiri dalam kehidupan kita berkat kita duduk dalam majlis. Apa lagi kebaikan dijanjikan kepada kita melalui lidah Rasulullah SAW? Kita akan dapat rahmat dan ketenangan. Macam sebagaimana hadis yang kita sebut tadi, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah, akan direnjih-renjihkan kepada mereka rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ni ketenangan jiwa. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca hadis ni, tapi setakat mana kita mari berjejak dalam soal kita nak sebut kepada orang ataupun kita nak lahirkan dalam diri kita sendiri ni ketenangan. Ada masa-masa kita berasa diri kita tidak tenang. Ada masa-masa kita berasa diri kita tidak tenang. Tapi apa sebenarnya cara yang kita cari nak bagi diri kita tenang? Dengar radio, contoh kita kata, ataupun buka TV, tengok cerita, drama, ataupun game nyembang, cari kawan-kawan, duduk kedai kopi, contoh kan. Bukan kita sebut secara umum. Ataupun kalau kata kita nak fikir ke diri kita sendiri pun, kalau kata kita berasa diri kita ni ada sudut yang kita berasa tidak tenang, kat mana sebenarnya kita nak cari ketenangan tu? Rasulullah SAW sebut dah, ketenangan tu ada di dalam majlis zikir, dan termasuk dalam majlis zikir tu adalah majlis ilmu. Ini hak kita tengah duduk sekarang. Jadi dalam hal kita nak tenangkan diri kita, yang mana kita berasa kita tidak tenang ni, inilah tempat dia. Dan bila sebut soal ketenangan, semua benda, perkara yang menyibukkan jiwa kita, jiwa manusia, yang menjadikan manusia itu tidak tenang, kesemuanya masalah untuk menghilangkan cara untuk nak hilangkan ketenangan tu ada di dalam hadis tadi tu, ada di dalam majlis ilmu. Jadi kita kena gesa masyarakat, nak bentuk masyarakat yang jadi tenang, tidak kacau bilau, nak bentuk individu dalam masyarakat ni untuk jadi tenang, tidak kacau bilau jiwa dan sebagainya. Kita kena galakkan, kena anjurkan, kena tarik orang untuk pergi ke majlis-majlis ilmu, kena tarik orang pergi ke majlis-majlis zikir. Jadi dengan ada majlis ilmu, majlis zikir ni, insya-Allah setiap individu, setiap jiwa tu akan jadi tenang. Sebab Rasulullah janji gitu. Dalam majlis tu ada pengampunan, dalam majlis tu ada malaikat duduk sekali. Macam-macam lah malaikat duduk berteman dengan kita. Kita pun baca hadis, kalau kita berkawan dengan orang, berkawan dengan tukang besi, benda yang kita boleh apa dia? Bau besi tu lah kan? Bau hapak ke bau besi ni? Bau asap besi tu, bau lah macam-macam kan. Maknanya bau besi tu boleh melekat pada kita. Ni kalau berkawan dengan tukang besi. Kalau berkawan dengan orang yang meniaga minyak wangi tu akan bagi kesan pada kita, mana kita ada tempias bau wangian tu. Ini kalau orang nisbahnya, kita nak khabar apa dia? Cari kawan hak molek, kawan hak soleh, biar perangai dia tu jadi molek macam kita. Ni kalau duduk dalam majlis ilmu, kita bukan berkawan dengan orang je, berkawan dengan makhluk yang memang tak ada dosa, makhluk yang memang kerja dia adalah taat kepada Allah Ta'ala. Jadi agak-agak macam mana sebenarnya kesan dia kepada hati kita, kesan
duduk dalam majlis tu dengan bawa ketenangan dalam jiwa. Jadi kita ni alhamdulillah kita duduk dah dalam majlis ni, tinggalnya sekarang kita nak tarik lagi, nak bentuk masyarakat, nak seru orang, buatlah segala apa kerja sekalipun supaya kita nak tarik orang biar meramaikan. Pastikan majlis ilmu dan majlis zikir ni jadi satu perkara yang tunjang dalam masyarakat. Yalah, ada Akademi Raudah di mana ni, rasanya tenang lah mana ni, insya-Allah. Ada Ustaz Mak, Ustaz Yi pun tenang dah. Jadi itu antara kelebihan. Apa dia lagi kelebihan yang disebut, yang kita boleh sebutkan melalui lidah Rasulullah, kebaikan dalam majlis ilmu ni? Doa kita dimakbulkan. Doa kita dimakbulkan. Macam yang kita sebut kisah malaikat peronda tadi tu. Last sekali Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala sebut, aku jadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah ampunkan segala dosa dan aku makbulkan segala permintaan yang mereka minta. Kita ni pun sama dengan isu ketenangan kita tadi. Berasa tidak tenang, hak mana kita cari? Carilah majlis zikir, carilah majlis ilmu. Kita nak berdoa, nak berdoa, ada hajat tertentu. Tidak tentu kita duduk atas tikar sejadah. Ini antara tempat yang memang daripada lidah Rasulullah, dia sebut ini tempat makbulnya doa. Maknanya tengah-tengah duduk mengaji, tengah ustaz pengisi depan yang tengah syarah benda-benda, raik sekejap pun mari telitah hajat kita tu pun tak apa. Sebab apa? Sebab waktu ni adalah waktu yang mustajab doa. Jadi hadirkan dalam jiwa kita, Allah Ta'ala tahu. Sebab majlis ni adalah majlis untuk kita kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tengah tengok kita dengan rahmat dia, Allah Ta'ala tengah perhatikan kita. Jadi pada waktu ni kita niat dalam hati kita sungguh-sungguh nak makbul apa-apa hajat yang kita nak, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan. Dan seterusnya, antara kebaikan yang saya sempat senaraikan adalah bersih hati dan jiwa kita. Ini tentu dah lah, macam kita sebut tadi, kita berkawan dengan siapa dia? Berkawan dengan malaikat, bersuhbah dengan malaikat bila kita duduk di dalam majlis ilmu ni. Dan lebih lagi Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, Rasulullah kata, Mathalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan, aku ni diutuskan dengan hidayah dan juga dengan ilmu. Umpama apa dia? Umpama hujan turun menyirami tanah, menyirami bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Di kalangan bumi tu, di kalangan tanah-tanah tu, ada sekumpulan tanah yang comel sungguh, yang comel dan tanah yang baik. Bila dia kena air, bila diturunkan air ke atas dia, tanah tu, apa yang jadi? Qabilat al-ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Tanah tu bila dia terima siraman air daripada langit, tanah tu akan terima air tu, serap air tu, dan daripada dia, kesan daripada air tu disirami ke atas dia, tumbuhlah berbagai tumbuh-tumbuhan dan rumput rampai yang subur. Wa kana minha ajadibu, dan di kalangan jenis tanah tu juga ada jenis ajadib. Ajadib ni tanah kering. Tanah kering, amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas. Dia jenis tanah kering yang mana dia boleh takung air. Tanah kerah macam kita kata atas tar tu lah kan. Atas tar tu maknanya dia kerah, dia boleh takung air. Dan takdirnya Allah Ta'ala jadikan manfaat dia dengan dia boleh takung tu, manusia boleh bermanfaat, ambil manfaat. Fasharibu minha wasaqaw wara'aw. Manusia boleh ambil air tu dan boleh minum. Manusia boleh ambil air tu, beri minum kepada orang lain pula, dan boleh beri minum kepada ternakan. Maknanya tanah tu kerah, dia boleh takung air, dan air tu boleh bagi manfaat kepada orang. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra, dan air itu pula akan menyirami sekelompok lagi jenis tanah. Innama hiya qi'an. Satu jenis tanah ni iaitu qi'an. Jenis apa qi'an ni? La tumsiku ma'an, dia tidak pegang air, maknanya tidak nyerap air. Wala tumbitu kala'an, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ataupun rumput rampai. Fadzalika mathalul man faqaha fi dinillah. Dan perumpamaan tadi itu Rasulullah sebut bahawa itulah perumpamaan bagi orang yang berusaha untuk memahami agama, yang duduk pada jalan menuntut ilmu. Man faqaha fi dinillah, siapa yang diberi faham oleh Allah Ta'ala dalam urusan agama. Wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allama, dan
Dia memanfaatkan apa yang aku turunkan, yang diturunkan melalui aku. Apa dia? Dia manfaatkan hidayah dan ilmu tadi tu. Mana ada sekelompok orang, perumpamaan Rasulullah kata perumpamaan bagi tanah yang serat air dan tumbuhkan tumbuhan tadi, dan juga perumpamaan tanah yang kerah tapi boleh takung air. Umpama apa dia? Umpama orang yang faham ilmu agama ni, dia ambil hidayah dan ambil ilmu, menuntut hidayah dan juga menuntut ilmu tu untuk dia faham. Fa'alima wa 'allama, dan dia mengetahui, dan seterusnya dia mengajarkan ilmu yang dia dapat tu. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan apa dia? Perumpamaan orang yang tak angkat kepala pun nak toleh tengok kepada ilmu dan hidayah yang diutuskan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tu. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan orang yang tidak menerima hidayah Allah Ta'ala yang telah diutuskan melalui aku. Ya, Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut ada 3 jenis tanah yang kita boleh umpamakan, 3 jenis ataupun 3 kategori hati. Yang mana tanah ni bila disirami dengan air hujan, umpama hati disirami dengan hidayah dan juga ilmu. Ada hati-hati yang bila terima ilmu, dia bermanfaat, dia sendiri jadi segar dan boleh tumbuhkan manfaat pula, boleh tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang boleh tumbuh. Kalau kata tanah tu boleh tumbuhkan apa dia? Rupuk apa, boleh tumbuhkan tumbuhan yang segar. Ada pula yang boleh takung air tu. Ada pula yang boleh menampung ilmu dan boleh bagi manfaat pula pada orang lain. Ini hati yang kita nak. Ini hati yang kita nak. Asalkan orang tu pergi duduk saja dalam majlis ilmu, dia duduk, dia jadikan sebenarnya, dia letakkan diri dia ataupun letakkan hati dia dalam kelompok ni dah. Sebab dia adalah orang yang bersedia untuk menerima ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang Rasulullah sebut, orang yang tidak menerima ataupun tidak akak kepala pun, lam yarfa' zalika ra'san, maknanya tidak akak kepala pun nak toleh tengok kepada ilmu tu. Ini perumpamaan bagi apa dia? Bagi jenis tanah tadi tu. Bila tanah mari sikit pun dia tidak serat dan tak boleh manfaat pun sikit air tu kepada orang lain. Maknanya kalau kata ilmu mari ke dia pun, maksudnya dia tidak bermanfaat kepada dia dan juga tidak bermanfaat kepada orang lain. Jadi ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai tanda apa dia? Orang yang menuntut ilmu ni suci bersih jiwa dia. Suci dan bersih jiwa dia. Umpama tanah tadi tu, bila turunnya air ke atas dia boleh serak, dia sendiri bersih, dan dia pula boleh menumbuhkan tumbuhan yang segar. Begitu juga lah hati kita, bila disirami dengan hidayah, bila disirami dengan ilmu, tandanya adalah dengan kita pergi duduk dalam majlis-majlis ilmu, hati kita akan jadi bersih, dan kita pula akan memberi tempias kesucian, kebersihan tu kepada orang keliling kita. Mudah-mudahan kita berada dalam kalangan itulah. Itu antara kebaikan-kebaikan. Jadi panjang dah juga kan. Yang kita boleh kupas ataupun kita boleh teliti, yang disebut sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berkaitan ataupun bersangkut dengan hadis yang disebut oleh penasihat ruak Jawi tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk dapat kebaikan. Jadi kebaikan tu apa dia? Sebelum pada kita nak susun kebaikan yang kita boleh fikir sendiri, Rasulullah sebut dah antara kebaikannya apa dia? Kita dapat syurga, kita dapat pengampunan, kita dapat ketenangan, kita dapat rahmat, kita dapat bersih jiwa dan hati, dan yang paling besar sekali, kita dijamin untuk mati dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadi itu antara kebaikan yang kita boleh fikirkan. Dalam hadis ni sebut lagi bahagian kedua, yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala akan faqihkan dia, beri faham pada dia dalam urusan agama. Jadi dalam urusan agama ni mari telitah juga kepada kita, apa dia sebenarnya urusan agama tu? Apa dia yang dimaksudkan dengan agama? Yufaqihu fiddin, maknanya faham dalam agama ni, faham apa dia, ataupun dia mari timbul persoalan kepada kita, apa dia yang kita nak kena faham, ataupun apa dia yang kita nak kena mengaji.
Jadi maaf banyak buku ni jadi tutup gini sebab berasa sayang no. Berasa sayang, buku comel. Jadi yufaqihu fiddin. Nak syarahkan berkenaan dengan ad-din ini, memang kalau kata duduk dengan guru-guru khususnya yang berada dalam madrasah Syekh Ali Jumaah di Mesir, dia akan sebut ad-din ni rukun-rukun dia ada pada 3 perkara. Ada pada tiga perkara. Yang mana 3 perkara ni terkandung di dalam hadis yang disebut oleh Al-Imam Nawawi sebagai hadis kedua di dalam kitab Arba'in dia, iaitu hadis Sayyidina Jibril. Biasa dengar hadis Sayyidina Jibril. Jadi panjang-panjang tadi kita bincang pasal apa? Panjang-panjang tadi kita bincang pasal kebaikan. Kita bincang pasal hadis Tuan Syekh sebut tadi tu, may yuridillahu bihi khairan tu. Jadi kita bincang kebaikan tu apa dia? Kita sebut dah tadi. Kebaikan daripada mulut Rasulullah apa dia yang kita boleh senaraikan. Sekarang ni bahagian kedua. Dalam hadis tu, faham ni faham apa dia? Allah Ta'ala bagi faham dalam hal agama ni. Jadi agama ni apa dia? Jadi nak syarah ataupun nak bawa maksud agama di sini, kita tengok satu hadis yang dikira oleh para ulama sebagai ummul hadis. Kalau kata kita bila baca Quran surah Al-Fatihah, kita katakan surah Al-Fatihah ni sebagai apa dia? Sebagai ummul kitab ataupun ummul Quran, ibu ataupun induk kepada Al-Quran. Dalam hadis pula ada ke tak hadis yang dikira sebagai ummul hadis? Ada. Ini antaranya yang disebut oleh para ulama sebagai ummul hadis, iaitu induk kepada hadis. Sebab di dalam hadis ni cerita berkenaan dengan agama kita tu apa dia. Kita sendiri pun beriman, kita sendiri pun Islam. Tapi bila ditanya apa dia Islam tu, apa dia iman tu, apa dia ihsan tu, ni jadi moto kita ni. Jadi apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Jadi melalui hadis Sayyidina Jibril ni, dia bayangkan kepada kita apa dia agama. Yang sebenarnya agama itu tersusun ataupun kita panggil tersusun ataupun terbina melalui tiga rukun ni, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Jadi molek juga kalau kata kita baca sikit hadis kedua dalam kitab Arba'in, kitab hadis 40 Imam Nawawi ni, untuk kita faham apa dia yang dimaksudkan dengan agama. Jadi mukadimah kita ni ialah jadi agak panjang lah juga sikit. Tapi saya jaminlah panjang pun tidaklah sampai 2, tidak sampai 3 part lah kot. InsyaAllah berakhir sampai 2 je. Lepas tu insyaAllah kita akan masuk bincang tu berkenaan dengan ilmu fiqh. Cumanya kita nak tahu sebelum pada kita mengaji tu, kita nak tahu dulu pasal perihal mengaji. Dan kita nak masuk mengaji ilmu fiqh pula, kita nak tahu juga secara asas perihal fiqh tu. Kalau tidak kita masuk jadi masuk tak tahu kala lah kan. Orang kata ada SOP kan, nama tak tulis kan, kena samalah gitu ceritanya. Jadi kena tahu hujung pangkal nak pergi ke mana, tempat mana nak pergi, urusan benda ada situ kalau nak pergi. Bila sampai situ kena buat benda, kena tahu benda-benda asas dulu sebelum pada nak masuk. Jadi agama kita ni terdiri daripada 3 perkara yang dilambangkan ataupun disebutkan melalui hadis Sayyidina Jibril. Daripada Sayyidina, kita baca sekali lalu daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu aidan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Sayyidina Umar sebut meriwayatkan ketika mana kami tengah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, tiba-tiba timbul seorang lelaki, tiba-tiba timbul ke dalam majlis kami ini seorang lelaki yang mana syadidu bayadis thiyab, begitu putih pakaian dia, syadidu sawadis sya'ri, begitu hitam legam, maknanya hitam pekat sungguh rambut dia, la yura alaihi atharus safar, tak ada sikit pun terlihat kesan dia musafir, wala ya'rifuhu minna ahad, tidak pula di kalangan kami ni seorang pun mengenali dia. Mana ni nak tunjuk kepada apa? Sahabat-sahabat ni pelik dah. Maknanya orang mari tu tak ada mana pakaian tu putih sungguh, putih melepup, rambut pula hitam legam, tak ada sikit pun kesan musafir. Sebab pada zaman tu dia bukan jalan macam kita, naik kereta ada aircon. Logik kalau kata naik kereta dalam aircon,
dalam aircon tu pun kain baju kita tu logik ada juga kedut sikit kan? Tapi ni hak siapa dalam majlis Nabi ni adalah seorang lelaki yang sikit pun tak ada nampak kesan dia ni musafir. Kesan berjalan pun musafir pun tak, sebab tak ada sikit habuk-habuk. Kesan naik unta, naik kuda pun tak ada. Tiba-tiba timbul dalam majlis. Seorang pun di kalangan sahabat tidak kenal. Jadi maknanya dia bukan di kalangan ahli Madinah. Kalau di kalangan ahli Madinah sahih dah pada sahabat kenal kan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehinggalah dia mari duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hak mari ni adalah Sayyidina Jibril. Sebab tu hadis ni dia namakan dengan hadis Jibril. Maknanya bila Sayyidina Jibril masuk ke dalam majlis yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat ni, dia terus pergi duduk dekat dengan Rasulullah, rapatkan lutut dia dengan lutut Rasulullah. Para ulama sebut ini tanda ataupun cara sebenar kita untuk dapatkan ilmu pengetahuan. Caranya apa dia? Caranya dengan berteleku di hadapan guru. Ini cara yang betul. Bukan dengan cara kita baca sendiri, bukan dengan cara kita mikir sendiri. Mesti ada guru dalam hal menuntut ilmu, dan mesti duduk gi rapat, gi mengadap sebagai tanda kita betul menuntut ilmu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan kalau Syekh Yusri dia syarah, dia kata tandanya malaikat ni mari dalam keadaan orang yang sahabat-sahabat seorang pun tidak kenal dia mari. Dia bagi isyarat kepada kita menuntut ilmu tu dituntut untuk kita keluar jauh sehingga ke tempat orang tidak kenal kita pun. Tuntutan kepada kita, maknanya habis tempat kita ngaji, lakahlah pula pergi ngaji tempat lain pula, sehingga ke tempat orang tu tidak kenal kita pun kita pergi ngaji situ. Tuntutannya hingga ke tahap tu. Tu disyarah oleh Fadilatul Syekh Yusri. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia letak tangan dia ke atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, dan dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kabarkan aku berkenaan dengan Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Wa tuqimas salah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan tunaikan zakah. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Kamu puasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji, in istata'ta ilaihi sabila, dan dalam keadaan kamu mampu. Qala sadaqta. Lepas pada dia tanya, Rasulullah jawab, dia pula yang membenarkan apa yang Rasulullah sebut. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami jadi ajib dan kagum. Sebab apa? Sebab dia tanya, dia jawab. Macam dia pula mari teh orang. Macam dia jadi tok guru, kita tanya anak murid kan, 1 tambah 1 berapa? Dia jawab 2. Betul. Jadi tu keadaan ataupun kita kata apa, situasi seorang guru kan. Jadi hak mari ni adalah orang daripada jauh tanya Rasulullah. Bila Rasulullah jawab, dia pula kata ya, betul. Jadi para sahabat lain jadi apa? Jadi pelik. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Khabarkan kepada aku berkenaan dengan iman. Qala, Rasulullah bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan Rasulullah sebut apa dia? Rukun-rukun iman. Beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab-kitab dan para rasul dan hari akhirat, dan juga beriman kepada segala ketentuan baik dan buruk. Qala sadaqta. Sekali lagi dia kata betul hak Rasulullah sebut tadi. Qala, ditanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepada aku berkenaan dengan ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan ni apa dia? Kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekiranya kamu berasa tidak melihat Allah Ta'ala pun, yakinlah bahawa Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Fa innahu yarak. Qala, dia bertanya lagi pada Rasulullah, fa akhbirni 'anis sa'ah. Khabarkan kepada aku berkenaan dengan hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah jawab, tidaklah orang yang ditanya ni lebih mengetahui berbanding dengan orang yang bertanya. Tapi adakah bawa maksud Sayyidina Jibril tahu? Tak.
Kalau tak silap Fadilatul Syekh Yusri juga sebut, maknanya tidaklah membawa makna Sayyidina Jibril tahu. Rasulullah jawab apa dia? Mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya ni lebih tahu berbanding dengan orang yang ditanya, orang yang bertanya. Maksudnya apa dia? Sama-sama tak tahu, dan mu pun tahu, aku tak tahu. Jadi ada tu antara maksudnya. Qala fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya, tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha ni telah hamba-hamba sahaya perempuan telah melahirkan tuan-tuannya. Jadi apa dia maksud hamba sahaya perempuan yang melahirkan tuan-tuan dia ni? Pada zaman dulu dunia kita ni ada sistem hamba. Sistem hamba ada pada zaman kita dulu. Jadi hamba-hamba ni, bila hamba perempuan tu dia berada di bawah seorang tuan dia lelaki, seorang tuan dia ni boleh perlakukan kepada hamba sahaya perempuan ini seumpama isteri dia. Maksudnya boleh bersetubuh, boleh jima. Jadi hasil daripada setubuh tu lahirlah seorang anak. Anak tu bila dia besar, anak tu ikut ayah dia. Anak ikut ayah dia tu maksudnya anak tu jadi tuan. Bila ayah dia meninggal, dia akan warisi segala harta kepada anak dia yang lahir tadi. Termasuk di kalangan harta yang diwarisi adalah hamba tu sendiri. Sebab hamba tu adalah harta. Jadi itulah maksudnya antalidal amatu rabbataha. Seorang sahaya hamba perempuan ni melahirkan tuan dia. Sebab bila dia bersetubuh dengan tuan, mati tuan ni, anak yang lahir daripada hasil setubuh tu jadi tuan dia pula. Sedangkan itu adalah sebenarnya mak dia, kan? Ini situasi hak dulu. Situasi hak zaman ada hamba, tu pun jadi tanda kiamat dah. Tapi hak jelas pada zaman kita ni, para ulama sebut, yang jadi tanda kiamat adalah anak-anak menjadikan ibu tu sebagai hamba dia. Anak-anak tu jadi tuan kepada ibu-ibu sendiri. Maksudnya derhaka, anak derhaka bah? Banyaknya anak derhaka. Banyaknya anak hak suruh macam-macam ibu bapa dia buat untuk dia. Secara ringkasnya gitu. Wa antara al-huffat al-urat al-ala tari'a asyaiya tatawaluna fil bunyan. Kamu lihat juga di akhir zaman ni golongan yang berkaki ayam. Maknanya tak ada pakaian, tak ada pakai selipar, tak pakai selipar, berkaki ayam. Al-urata makna tidak cukup kain pakai. Al-ala tari'a asyaiya tatawaluna fil bunyan. Maknanya hidup dalam keadaan kusuk masai, hidup pula dalam keadaan mengembala. Sekumpulan ni mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba untuk bina bangunan hak tinggi. Ni tanda kiamat juga. Ni kita boleh nampak jelas lah kalau kata kita perhati ke tanah Arab, yang mana satu masa dulu tak ada benda-benda pun. Tanah gersang, maknanya padang pasir. Hidupnya memang mengembala sampai tahap tak ada kain pakai pun, tak cukup kain pakai pun. Maknanya makan minum pun tidak cukup, hidup mengembala sampai satu masa dia berlumba-lumba bina bangunan hak tinggi. Kesan daripada Allah Ta'ala takdirkan ditemukan di tanah dia tu dengan macam-macam lah, emasnya dengan minyaknya, dia jadi kaya serta-merta dan pakat berlumba bina bangunan tinggi. Itu tanda-tanda kiamat. Thumman talaq, kemudian habis cerita berkenaan dengan Sayyidina Jibril mari tadi, gilah Sayyidina Jibril tu. Falabistu maliyan, aku beradalah, selanglah satu tempoh seketika, 2-3 hari lebih kurang. Thumma qala, kemudian Rasulullah kata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man sa'il, adakah kamu tahu siapa yang bertanya hari itu? Sayyidina Umar kata, qultu Allah wa rasuluhu alam, aku katakan bahawa Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya hak mari itu adalah Jibril. Dia mari untuk mengajarkan kepada kamu dinakum, agama kamu. Jadi panjang-panjang kita baca tadi tu adalah apa dia? Kita nak cari apa dia hak dimaksudkan dengan agama. Jadi panjang-panjang cerita tadi, last kali Rasul sebut hak mari itu adalah Jibril. Dia mari nak ajarkan kepada kamu agama kamu. Jadi agama kita tu ada pada susunan apa dia? Terbina daripada apa? Apa dia rukun-rukunnya? 3 perkara ni. Apa dia? Al-iman, al-islam, al-ihsan. 3 perkara. Jadi kalau kata kita sebut semula hadis tadi tu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din,
Barang siapa yang Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada dia, seluah-luah kebaikan, Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam urusan agama. Urusan agama itu merujuk kepada tiga perkara. Ini tiga perkara ni, iaitu al-iman, al-islam dan al-ihsan. Jadi dia mari timbul kepada kita, tiga perkara inilah yang kita kena mengaji. Tiga perkara inilah yang kita kena susun. Bukan kepada kita yang memang duduk dalam bidang agama dah. Semua sini bidang agama ke? Tak, tidak semua. Tidak semua. Mana hak duduk dalam bidang agama, memang ni bidang dia, hak dia mengaji. Walau bagaimanapun, orang yang tidak duduk dalam bidang agama pun, inilah agama dia. Kalau dia nak cari, nak mengaji, nak duduk dalam keadaan yang dapat kebaikan dan nak faham dalam bidang agama, bukan nak lah sebenarnya, menjadi kewajipan kepada dia sebagai seorang Muslim. Dia kena tanya diri dia, apa benda sebenarnya dia nak kena faham. Jadi dia kena faham tiga perkara ni. Ini benda yang dia nak kena tahu sebagai seorang Muslim, bukan saja sebagai seorang yang mengaji dalam bidang agama, tak. Sebagai seorang Muslim, asalkan orang tu dia Islam, dia beriman kepada Allah Ta'ala, ini asas yang dia nak kena faham. Ni tiga perkara ni. Jadi daripada tiga perkara ni lahirlah tiga ilmu. Apa dia? Daripada al-iman yang ditanya di dalam hadis Sayyidina Jibril tu, perbahasan berkenaan dengan al-iman tu, lahirlah satu bidang ilmu khusus berkenaan dengan sudut yang khidmat untuk kita kuatkan iman dalam jiwa kita. Ilmu apa dia? Kita panggil ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Daripada al-Islam pula, al-Islam sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW tu, kita mengucap dua kalimah syahadah dan apa dia? Semayang 5 waktu, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Daripada al-Islam disebut oleh Rasulullah, yang dilambangkan dengan rukun-rukun Islam tu, lahirlah satu ilmu pula yang disebut sebagai ilmu fiqh. Daripada al-ihsan pula, sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW tu, ihsan itu adalah menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala, dan sekiranya kita tidak lihat Allah Ta'ala, kita yakin bahawa Allah Ta'ala sedang melihat kita. Lahirlah pula satu ilmu yang dipanggil sebagai ilmu apa dia? Ilmu al-adab ataupun ilmu tasawuf. Jadi tiga perkara ni adalah ilmu yang asas bagi seorang Muslim. Dia tidak boleh lari. Ini benda yang dia nak kena mengaji. Tidak kira dia sebagai seorang doktor, tidak kira dia sebagai seorang engineer, tidak kira dia sebagai seorang yang kita sebut jelas yang bukan dalam bidang agama. Tiga ilmu ni yang melengkapkan diri dia untuk memastikan agama tu ada dalam jiwa dia. Kalau kata aku ni orang yang ada agama aku Islam. Jadi Islam terbina daripada tiga perkara ni. Jadi betul-betul faham ke tak kita tiga perkara ni. Jadi sebenarnya kita boleh susun. Nak kita di Akademi Ar-Rawdah ni, alhamdulillah ada akademi gini ni. Sebenarnya bila kita tahu, dan memang moto kita, slogan kita pun ni kan. Jadi sesuai sangat dah. Kita mula dah hari ni ada dah satu pengajian fiqh yang memang sesuai sangat untuk orang awam, untuk melengkapkan satu sudut ataupun satu rukun dalam binaan yang disebut dalam hadis Jibril ni. Tiga perkara tu, satu tu kita dah cuba nak lengkapkan dah dengan ada pengajian fiqh. Tinggal lagi adanya pengajian tauhid, adanya pengajian tasawuf. Dengan ada tiga perkara ni, seluruh masyarakat mana ni kalau kata mari duduk mari duduk di Akademi Rawdah ni pun cukup dah sebagai panduan kehidupan dia. Nak pastikan agama ni ada kejap dalam jiwa dia, tersusun molek dengan tiga rukun tadi tu, mana lengkap dah pengajian dia nak lalui. Jadi apa yang saya nak sebut ni, maksudnya apa yang saya ambil daripada guru-guru dan syekh-syekh, tiga ilmu ni adalah ilmu yang asas, bukan sebagai seorang pengaji agama saja, tapi seluruh orang, seluruh manusia sepatutnya. Seluruh, asalkan orang tu kata dia Islam, tiga ilmu ni lah yang jadi asas. Kena mengaji tauhid, kena mengaji fiqh, kena mengaji tasawuf. Ada juga mari soalan kadang-kadang, Ustaz, saya tak mengaji fiqh, tapi saya pergi mengaji sirah, saya pergi mengaji hadis, saya pergi mengaji tafsir. Pergi mengaji tafsir, pergi mengaji hadis, pergi mengaji sirah sebagai contohnya. Ustaz hak syarah tu, tuan guru hak syarah tu, dia tidak boleh lari. Syarahan itu sama ada menyentuh ketiga-tiga ni, ataupun dua perkara ni, ataupun menyentuh salah satu daripada tiga perkara ni. Jadi mengaji hak lain pun tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, memang dituntut lah. Cumanya kita nak faham
syarahan daripada guru-guru tu adalah sebenarnya dia tidak boleh lari daripada 3 perkara asas ni. Sama ada dia untuk menguatkan iman yang ada dalam jiwa kita, ataupun nak memperkuatkan lagi amal ibadah kita, kita beribadah dengan cara yang betul, iaitu melalui panduan kita belajar hukum hakam ilmu fiqh ni, ataupun kita duduk nak usaha nak membersihkan jiwa dan hati kita. Dia tak boleh lari 3 perkara ni je yang akan disyarah melalui ilmu-ilmu lain pun. Tapi lebih jelas lagi kalau kata kita nak lengkapkan diri kita dengan pengajian agama, 3 ilmu ni lah hak asas. Jadi kita ada ilmu fiqh kita pergi mengaji, ada ilmu tauhid kita pergi mengaji, adanya ilmu tasawuf kita pergi mengaji. Ni sebelum pada kita masuk tu ilmu fiqh lah. 3 perkara ni. Maknanya daripada iman, Islam, ihsan ni lahirlah ilmu. Tiga ilmu kita sebut tadi. Daripada 3 perkara ni juga para ulama buat simpulkan bahawa matlamat kehidupan kita di atas dunia ni sebagai seorang hamba ni juga 3 perkara yang disimbolkan juga dengan tiga asas ni, iman, Islam, ihsan ni. Lajak sama. Pertamanya, apa dia matlamat kehidupan kita? Pertamanya, kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah ataupun penyembahan ni lahir daripada mana? Lahir daripada ataupun sifat ubudiyah yang ada dalam jiwa kita ni lahir daripada apa? Kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Percaya ni apa dia? Percaya ni iman lah. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab kan? Bila kita percaya ni maksudnya kita serah diri. Kita percaya ke orang, kita serah kan? Benda hari ni orang kita percaya. Contoh, Samad bendahari, contohlah, kita percaya sungguh ke dia, orang yang amanah. Jadi kita berani serah. Sebagai bendahari berani serah piti, berani serah apa-apa sebagai dia, sebagai pemegang amanah. Tinggal sekarang ni, dalam hal ni kita percaya kepada Allah Ta'ala. Percaya kepada Allah Ta'ala tu menjadikan kita serah. Serah apa dia? Bukan harta benda kita saja, segala-galanya itu masuk diri kita. Jadi ubudiyah itu atau perhambaan itu lahir daripada kita percaya kepada Allah Ta'ala. Tanggungjawab kita atas dunia ni lagi, Allah Ta'ala sebut wallazi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Dia yang mengembangkan kamu di atas dunia ni dan menuntut kamu untuk mengimarahkan bumi ni. Maknanya matlamat kita apa dia? Selagi kita mengimarahkan bumi ni, mengimarahkan kehidupan kita ni. Mengimarah ni apa dia? Kalau kita sebut masjid tu boleh faham mudah imarah. Mari kita mengimarahkan masjid, memakmurkan masjid. Makmurkan masjid apa dia? Biar masjid tu meriah dengan aktiviti. Biar ada majlis zikir, biar ada majlis ilmu, biar ada majlis gotong royong, biar ada majlis ngajar, biar ada majlis macam-macam. Setiap sempena pula kita buat pula majlis-majlis dengan masak dan sebagainya, jadi meriah, jadi makmur masjid tu, ataupun kita panggil itu aktiviti-aktiviti mengimarahkan masjid. Mengimarahkan bumi ni maknanya segala apa yang Allah Ta'ala tentukan kedudukan kita di atas bumi ni, kita laksanakan tanggungjawab kita untuk memenuhi keperluan kita dan keperluan orang lain juga. Maknanya kehidupan kita sebagai ustaz, ngajar, tu satu sudut mengimarahkan bumi, maknanya beri manfaat kepada orang lain. Sebagai seorang doktor, kita mengimarahkan bumi ni dengan tanggungjawab kita. Kita merawat orang, beri jamin jamin kesihatan kepada orang, hilangkan mudarat daripada orang sakit demam. Sebagai engineer, sebagai apa-apa sekalipun kita kiyahlah, itu dikira sebagai kita memakmurkan bumi. Itu salah satu matlamat kita hidup di atas dunia. Yang ketiganya adalah kita membersihkan jiwa yang kita panggil sebagai tazkiyah. Allah Ta'ala sebut hari akhirat ni hari apa dia? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat ni adalah hari yang tak ada manfaat sikit pun harta benda dan anak pinak. Yang bermanfaatnya adalah apa dia? Hati yang sejahtera. Jadi hari akhirat ni adalah hari ataupun alam yang kita akan berpindah selepas pada alam dunia kita. Jadi Allah Ta'ala sebut hak penting bila nak dibawa di hari akhirat nanti adalah hati yang sejahtera. Jadi menjadi matlamat juga kita. Selagi mana kita hidup atas dunia ni adalah untuk kita sihatkan hati kita. Sebab hak ni hak kita nak bawa di akhirat nanti ya. Jadi menjadi satu matlamat hak besar untuk kita duduk dalam keadaan tazkiyah, dia panggil bersihkan jiwa. Bersihkan jiwa ni dilambangkan dengan apa dia?
dilambangkan dengan al-ihsan. Jadi tak payah whiteboard, boleh tunjuk sini. Dilambangkan dengan al-ihsan. Jadi melalui hadis ni kita boleh apa dia? Melalui hadis ni kita tahu rukun agama ni ada 3. Dan kita tahu benda kita nak mengaji asas sebagai seorang Muslim dilambangkan melalui 3 ni, adanya 3 ilmu yang kita kena mengaji: tauhid, fiqh dan juga tasawuf, yang dipanggil juga sebagai ilmu al-maqasid. Ilmu maqasid ni ilmu yang utama, yang jadi tujuan. Ilmu-ilmu lain tu banyaknya khidmat kepada 3 ilmu ni. Dan ilmu tafsir hadis yang mana kita ambil direct daripada Quran dan daripada hadis tu juga, bila kita keluarkan 3 ilmu ni jugalah hak jadi asas. Dan daripada 3 perkara, 3 asas yang disebut dalam hadis Nabi Jibril ni, iman, Islam, ihsan tu dilambangkan juga apa dia? Menunjukkan juga kepada kita matlamat kehidupan kita atas dunia ni. 3 perkara. Pertamanya untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala, yang keduanya untuk kita mengimarahkan bumi ni, dan yang ketiga adalah untuk kita menyucikan jiwa kita, tazkiyah. 3 perkara. Jadi besar. Sebab tu hadis ni kita panggil sebagai hadis ummul hadis, mana induk kepada hadis. Sebab di dalam ni terangkum isi-isi ataupun terakung ataupun tersusun kepada kita untuk kita faham apa dia sebenarnya agama itu, apa dia rukun. Jadi kita, kalau kita balik semula kepada hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan kepada dia, seluas-luas kebaikan kepada dia, Allah Taala fahamkan dia dalam bidang agama. Agama tu kita faham dalam 3 perkara ni, dan difahamkan kita tu dalam urusan apa? Dalam 3 ilmu tadi itulah yang kita sebut, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Ni bukan kepada kita saja macam kita sebut tadi, dianya adalah penting kepada seluruh Muslim. Setiap orang kena belajar dan kena tahu kadar asas dalam ilmu tauhid, kadar asas dalam ilmu tauhid dalam hal dia nak menguatkan kepercayaan dia kepada Allah Ta'ala, makin kuat iman dia. Kadar asas dalam ilmu fiqh adalah kadar yang dia boleh jamin tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim tu boleh selesai dengan cara yang betul. Wajib semayang, kena tahulah cara semayang, kan? Kena semayang dengan cara yang betul. Wajib puasa, kena belajarlah pasal puasa, biar tahu puasa dengan cara yang betul. Wajib untuk tunaikan zakat, kena tahulah cara tunaikan zakat, hukum-hukumnya, barulah boleh tunaikan dengan cara yang betul, ikut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kalau kata nak tunaikan haji pun begitu juga dalam urusan jual beli, begitu juga dalam urusan apa-apa sekalipun berkait dengan kewajipan kita belajar dalam ilmu fiqh. Dan tanggungjawab kita yang seterusnya kita sebut mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah untuk pembersihan jiwa kita. Kita buang benda hak tidak molek, kita masuk isi semula benda hak molek di dalam jiwa kita, sehingga melahirkan apa dia? Melahirkan adab kita dengan Allah Ta'ala. Sebab apa kita panggil adab? Sebab apa ilmu tasawuf ni dipanggil oleh para ulama sebagai ilmu adab? Allahumma allimnal adaba, ajarkan kepada aku adab, maknanya jadikan aku ni orang yang beradab dengan Allah Ta'ala. Cuba kita baca apa yang Rasulullah SAW sebut tadi. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ni adalah kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Dan kalau kata tidak melihat Allah Ta'ala pun, yakinlah bahawa Allah Ta'ala sedang melihat kita. Itu maksudnya adab. Adab kita dengan orang ke mana? Contoh macam Ustaz Bukhari, kita hormat sungguh Ustaz Bukhari. Kalau Ustaz Bukhari ada, mesti jalan, kalau lalu depan dia, tangan mesti bawah. Contoh, maknanya kan kita ajar anak-anak gitu kan, anak-anak kecil, adik-adik kita rumah, maknanya jalan depan orang tua, itu tanda yang beradab. Kalau kata contoh, duduk makan dengan raja, makan beradab dia panggil, makan dengan raja. Saya sendiri alhamdulillah ada pengalaman lah sikit dalam hal tu, mana duduk makan dengan raja, tapi tidaklah raja duduk sebelah, raja duduk jauh lah. Tapi nak kabarnya apa dia, dalam majlis protokol bersama dengan raja ni, makan tu pun dia ada cara dia, ada adab dia, supaya kita ni tidak, kena ikut protokol lah. Itu senang cerita, maknanya sini ada garfu, sini ada pisau, sini ada sudu, sini ada sudu kecil, sini garfu kecil, sini ada macam-macam. Jadi susunannya kena gini, pinggannya kena gini, mula makannya kena makan hak ni dulu, minum air kena mula hak ni dulu, jangan mula dengan hak ni dulu. Kalau tidak membelakangi lah protokol dan membelakangi raja.
Kadang-kadang raja tu tak tengok pun kita, sultan tu tidak tengok kita pun, tapi kita kena ikut. Nak makan dengan raja tu, rehearsal, ratai, kena buat latihan tu seminggu sebelum tu, supaya kita tidak apa, tidak salah makan dengan raja. Jadi makan jangan makan dengan tangan, pesanan. Nak khabar apa dia? Susunan gitu sekali tu sebagai tanda apa dia? Nak makan beradab dengan raja. Jadi bila kita duduk dengan raja, kita tidak boleh lah nak toleh ke sana kemari, kan? Nak nyembang tak tentu hala. Sebab apa? Sebab raja ada depan. Makan tu pun kena ikut kaedah dia. Itu kita panggil adab, beradab dengan raja. Sebab dia ada depan kita, kita takut dia tengok ada benda yang tidak kena. Sebab kita memang jelas-jelas nampak dia ada depan. Jadi dalam hal adab, dalam al-ihsan tadi pun gitulah keadaannya. Kita lalui jalani hidup kita atas dunia ni seolah-olah kita tengok Allah Ta'ala tu ada depan kita. Bila Allah Ta'ala ada depan kita, kita beriman dengan dia, kita yakini sungguh dia adalah zat yang penuh kesempurnaan, dialah Tuhan yang cipta kita, menjadikan kita hidup atas dunia dalam keadaan yang beradab, ikut kehendak dia. Kita tidak buat benda yang dia tidak suka. Macam kita beradab depan raja, macam anak-anak kecil beradab depan orang-orang tua, sebab dia nampak orang tua tu ada depan dia, kan? Dan kalau kata kita tidak nampak pun, maknanya di belakang pun maknanya kita beradab, sebab kita yakin dia tengah melihat kita. Sebab tu kita kata ilmu tasawuf ni adalah ilmu adab. Jadi itu beberapa perkara yang saya terdetik untuk kita bincangkan secara asas. Yang kita sebut apa dia hari ni, kelebihan-kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu, yang diisyaratkan melalui hadis yang pendek tu, may yuridillahu bi khairan. Khairan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut kebaikannya apa dia, kita senaraikan. Dan agama tu pula dalam hadis yang pendek tu, yufaqihu fid din tu, apa dia maksud agama tu. Agama tu kita syarah melalui hadis Sayyidina Jibril, yang mana agama ni terdiri daripada 3 perkara. Daripada 3 perkara iman, Islam, ihsan tu lahirlah 3 ilmu, tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan daripada 3 perkara ni juga disimpulkan kepada kita matlamat kehidupan kita atas dunia ni ada 3 perkara: al-ibadah, al-imarah dengan at-tazkiyah. Kalau kabul dalam bahasa Arab gitu boleh faham. Al-ibadah tu ibadah lah, al-imarah ni mengimarah, kan, memakmurkan, penuh dengan aktiviti. Yang ketiganya adalah at-tazkiyah, kita sucikan jiwa. Itulah itu setakat hari ni untuk apa, pengenalan kita kenaan dengan ilmu secara umumnya. Jadi kita nampak dah lah, kita mengaji fiqh ni kita nak lengkapkan janib mana, kita nak lengkapkan sudut mana, binaan mana agama dalam jiwa kita. Jadi kalau lekat ni satu sudut ni dalam agama kita, maknanya ada 2 lagi yang kita boleh cari, yang kita boleh tumpu untuk nak lengkapkan dalam jiwa kita. Bayangkan kalau kata kita lengkap, orang tu lengkap, orang ni lengkap, mana seluruh masyarakat lengkap, kita kata pula dalam masyarakat agama tu lengkap juga 3 perkara ni. Masing-masing ahli masyarakat lengkapkan diri dia dengan